Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Muhammad Dihya Sahlan dalam Berita Pagi Sabah edisi Rabu 10 November 2021. Sabah akan menubuhkan Lembaga Kemajuan Wilayah RDA bertujuan mengurus bandar sempadan di 4 pintu masuk antaranya Kalimantan Indonesia di negeri ini. 4 pintu masuk tersebut adalah Serudong, Kalabakan, Long Pasir Sipitang, Pegalungan di Pensiangan dan di Pulau Sebatik Tawau. Ketua Menteri Datuk Haji Jinor berkata cadangan penubuhan RDS Sabah Maju Jaya Serudong ini akan dibentangkan semasa pembentangan bajet 2022 negeri pada bulan depan Disember. Sabah menjangka pembangunan besar akan berlaku berikutan rancangan Indonesia untuk memindahkan ibu negaranya ke Kalimantan Timur. Bandar sempadan ini akan turut meliputi zon industri dan komersial, perumahan dan kemudahan lain yang akan dibangunkan di sekitar pusat kastam, imigresen, kuarantin dan keselamatan CIQS. Bercakap melalui kenyataan di Kota Kinabalu, Datuk Haji Ji berkata pembangunan ini dibiayai oleh Kerajaan Persekutuan melalui rancangan Malaysia ke-12. Jumaat lepas, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob disandarkan berjanji akan membincangkan pembangunan di sempadan Sabah Kalimantan dengan Presiden Indonesia Joko Widodo semasa lawatannya ke negara itu. Prosedur operasi standard Pelan Pemulihan Negara PPN Fasa 4 bagi seluruh negeri Sabah beri kelonggaran benarkan kemasukan penduduk dari wilayah Persekutuan Labuan tanpa menjalani saringan COVID-19. Kelonggaran berkenaan berkuat kuasa semalam tidak memerlukan RT-PCR atau RTK antigen untuk masyarakat Labuan memasuki Sabah. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Masidi Manjun dalam kenyataan media di Kota Kinabalu berkata SOP baru turut meliputi kebenaran peratusan kehadiran pekerja persekutuan negeri dan swasta penuh iaitu 100% berdasarkan status lengkap vaksin. Walau bagaimanapun bagi aktiviti lain seperti mesyuarat, majlis sosial, kecergasan hiking masih kekal 50% sementara bagi jumlah kehadiran penonton di stadium ditambah 50% daripada 30% sebelum ini. Datuk Masidi Manjun maklumkan pembukaan sekolah tertakluk keputusan Kementerian Pendidikan Malaysia termasuk pusat jagaan, masa operasi dan kapasiti pekerja. Sementara itu, sebanyak 545 kes positif baru direkodkan semalam jadikan jumlah kumulatif 222,658 kes dengan 8 kes kematian dilaporkan iaitu 2 kes di Keningau, Kota Belud dan Tambunan manakala masing-masing 1 kes di Sandakan dan Tuaran. Manakala bilangan pesakit COVID-19 sembuh di Sabah seramai 768 menjadikan jumlah kumulatif 212,309 orang. Seterusnya kita ikuti statistik terkini kes COVID-19 mengikut daerah dan kadar vaksinasi bagi Sabah. Majikan di sektor awam maupun swasta disaran mewujudkan polisi dan jawatan kuasa pencegahan dadah di tempat kerja. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Datuk Syahelmi Yahya berkata, langkah itu penting bagi memastikan pekerja lebih peka terhadap bahaya penyalahgunaan dadah. Ini kerana penyalahgunaan dadah di tempat kerja bukan sahaja menjadi ancaman kepada keselamatan dan kesihatan selain membantutkan kecemerlangan organisasi atau syarikat. Ininya penting kerana tanpa dadah maka produktiviti dan kompetensi sesuatu jabatan atau organisasi itu akan dapat dipelihara. Jadi ini adalah satu usaha yang begitu penting sekali dijayakan bukan saja oleh pihak agensi anti dadah kebangsaan tetapi para majikan sama ada daripada sektor awam ataupun swasta. Beliau bercakap kepada RTM selepas merasmikan program tempat kerja bebas dadah tekad tahun 2021 peringkat negeri Sabah di Kota Kinabalu. Terdahulu dalam ucapannya, Datuk Syahelmi mahu pelaksanaan ujian saringan urin dilakukan secara berkala di tempat kerja bagi memastikan majikan dan pekerja sentiasa dalam keadaan sihat dan tidak terlibat dengan penyalahgunaan dadah. Bagi majikan dan pekerja yang terlibat dalam penyalahgunaan dadah pula, beliau mahu mereka diberi rawatan dan pemulihan sewajarnya. Di Sabah, sambutan setiap perayaan mendapat penyertaan pelbagai lapisan kaum sekaligus mencerminkan wadah keluarga Malaysia. Ini termasuklah sambutan perayaan Deepavali baru-baru ini meskipun masih berdepan pandemik COVID-19. Rata-rata penganut Hindu dan masyarakat masih dapat merasai suasana perayaan Deepavali di Sabah meskipun disambut secara sederhana. This is a living proof
to support our Prime Minister's call as for Keluarga Malaysia, where we're having a Deepavali function with all the race joining in. This is how the Keluarga Malaysia should work and should be introduced to everybody in this country. Deepavali sama lain-lain perayaan Hari Raya dan Christmas, ini kita macam satu keluarga. Alhamdulillah ni Sabah, alhamdulillah aman. Jadi kita saudara-saudara memang campur saudara. Oh, with the family is absolutely good. Well, I wish first thing the COVID will first disappear first. Then next year we can celebrate all occasions, all festivals together. Konsep Keluarga Malaysia bertunjangkan nilai keterangkuman, kebersamaan dan kesyukuran telah dilancarkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob pada 23 Oktober lepas. Operator pelancongan yang berdaftar di Semporna perlu mempunyai garis panduan strategik khususnya dalam menyesuaikan suasana pandemik COVID-19. Garis panduan tersebut juga dilihat mampu memberikan keyakinan pelancong untuk berkunjung ke daerah berkenaan. Selain garis panduan, antara lain yang perlu diberi perhatian adalah pengambilan insuran pengusaha pelancongan. Untuk jangka panjang, lebih baik lagi pengusaha-pengusaha pelancong yang belum ada sijil pelancongan ataupun belum ada lesen pelancongan, lebih baik kita memohon melalui jawatan kuasa yang ada di sini agar ia memberikan kita satu garis panduan yang baik di jangka masa-masa akan datang, terutamanya dari segi keselamatan. Hasrat dan juga komitmen untuk terus membangunkan industri pelancongan di Semporna. Ini akan diadakan melalui siri-siri libat urus dan juga penguatkuasaan Akta Industri Pelancongan 1992. Kami juga akan terus berusaha rapat dengan pihak berkuasa tempatan untuk melihat di mana-mana sahaja aspek yang boleh kami membantu demi meningkatkan lagi potensi pelancongan di Semporna ini. So semua ranger-ranger bersiap sedialah sudah. In fact sekarang ni pun pelancong sudah mula datang melawat ke taman ini dan berdasarkan statistik memang amat memberangsangkanlah. Buat masa ini kita menerima banyak pelancong yang tempatan dan dijangka apabila pintu masuk daripada luar negara nanti dibuka, kita akan menerima jumlah kenaikan pelancong yang lebih tinggi selepas ini. Sementara itu, Pejabat Daerah Kesihatan Daerah Semporna mencadangkan agar semua pengusaha pusat peranginan di daerah itu memiliki mesin defibrilasi luaran automatik AED alat berkenaan sebagai persediaan awal untuk menyelamat mereka yang mengalami serangan jantung di pusat peranginan atau di tempat awam sebelum menunggu ketibaan pasukan kesihatan. Menurut Pegawai Kesihatan Daerah Semporna Dr. Syamir Khan Sulaiman, pekerja atau pemandu pelancong perlu mempunyai kemahiran pemulihan pernafasan dan jantung CPR selepas pemeriksaan di mesin AED. Mesin ni sangat penting. Kita nampak nanti bila jarak-jarak antara pulau ni dengan mainland dan hospital jauh. Kadang-kadang macam Mataking ni pun hampir sejam perjalanan bot. So kita perlu ada satu plan dengan flowchart diorang di semua resort ni macam mana langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil jika berlaku perkara-perkara yang tidak diingini. Beliau berkata demikian kepada pemberita RTM selepas mesyuarat Jawatankuasa Tindakan Pelancongan Semporna di Pulau Mataking, Semporna. Dr. Syamir berkata, insiden kematian seorang pelancong yang berlaku semasa mendaki Bukit Bohai Dulang baru-baru ini perlu diambil iktibar dan melihat kepentingan mempunyai mesin AED. Beliau turut mengingatkan pelancong yang datang ke Semporna agar merancang perjalanan mereka dengan teliti serta memastikan kesihatan pada tahap baik agar tidak berlaku perkara tidak diingini. Pengurusan Hutan Lestari SFM yang diamalkan di Sabah ketika ini akan diteruskan. Ketua Konservator Hutan Jabatan Perhutanan Sabah Datuk Frederick Kugan berkata, konsep dan sistem SFM bukan sahaja melindungi dan memelihara sumber hutan, malah memastikan ekonomi dan agenda sosial diutamakan. Menurutnya, sehingga kini 65% keluasan tanah Sabah masih diliputi hutan dan 26% daripadanya diwartakan sebagai kawasan terlindung sepenuhnya TPA. We should be proud of the number achieved on TPS thus far, as it has exceeded the target set by the International Union for Conservation of Nature, IUCN, that aims to conserve around 17% of terrestrial and inland water areas
plus a further 10% of coastal and marine areas. Beliau berucap demikian dalam persidangan antarabangsa Heart of Borneo kali ke-11 bertemakan inisiatif HOB melangkah ke hadapan dalam norma baharu secara maya di Ibu Pejabat Perhutanan Sabah di Sandakan. Ia adalah persidangan antarabangsa HOB yang pertama dilaksana secara dalam talian sejak tahun 2009. Sebanyak 24 kertas kerja dibentangkan, antaranya meliputi 4 aspek iaitu kawasan pelindungan dan pengurusan sumber asli, pembangunan dan pengurusan guna tanah, hutan di luar pembalakan dan pembinaan kapasiti. Lebih 1,000 peserta daripada 44 buah negara dan 415 organisasi menyertai persidangan tersebut. Datuk Frederick menambah pihaknya akan menjalin perkongsian baharu bagi memastikan TPA meliputi 30% keluasan negeri menjelang tahun 2025. Baik, sedikit berita sukan bola sepak. Perlawanan persahabatan antara Persatuan Wartawan Sabah SJA dan Persatuan Bola Sepak Sabah SAFA berlangsung ceria meskipun dalam suasana SOP yang baru. Keputusannya, SJA menang dengan 6 jaringan berbalas 3. Permainan kedua-dua pasukan bukan sahaja menguji ketahanan fizikal pemain tetapi juga menuntut semangat kesukanan peserta. Di mana ada SAFA ataupun bola sepak, di situ ada media. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada media yang sudi untuk mengadakan perlawanan persahabatan dengan SAFA. Game pertama yang kita main selepas tempo PKP selesai dan kita sekarang sudah memasuki fase 4. So rasanya sesuai untuk persatuan untuk mengaktifkan semula aktiviti sukan dan rekreasi. Perlawanan telah diadakan di padang bola sepak sintetik Likas, Kompleks Sukan Likas, Kota Kinabalu. Dalam perkembangan lain, Datuk Jelani turut mewar-warkan kejohanan bola sepak Piala Dato' Sri Bung Mokhtaruddin yang akan berlangsung pada 26 hingga 28 November bagi pemain berusia 18 tahun ke bawah. Baik, saudara, sekian dahulu berita pagi Sabah kali ini. Teruskan patuh SOP dan pastikan kita mendapat vaksin sepenuhnya. Dengan itu, saya Muhammad Dihya Sahlan. Assalamualaikum dan salam hormat.